Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Winterworks Production. Terima kasih kerana sudi klik video ini. Pada anda yang belum subscribe lagi, jangan lupa untuk tekan button subscribe di bawah. Tahukah anda dapat satu peristiwa yang telah berlaku pada malam Isnin 27 Rejab kira-kira 18 bulan sebelum hijrah. Peristiwa itu dinamakan Isra' Mi'raj dan disebabkan hari ini 1 Mac 2022 bersamaan 27 Rejab. Jadi kita nak borak-borak sikit tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj dan kita nak recap balik apa yang terjadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Tanpa buang masa lagi, let's go! Isra' dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang sangat luar biasa yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini merupakan satu anugerah daripada Allah SWT. Dan ini juga merupakan sebagai satu tanda kebesaran dan keagungan Allah SWT. Apa itu Isra' dan Mi'raj? Isra' ni dia merupakan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram kat Mekah ke Masjidil Aqsa kat Palestin. Dan Mi'raj pula merujuk kepada perjalanan Nabi Muhammad SAW merentas 7 langit hingga ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra' ini dia bermula daripada dengan Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril AS dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggang buraq. Buraq ni macam sejenis haiwan yang sangat pantas tau. So sebelum baginda memulakan perjalanan, hati baginda ni dia telah dibersihkan oleh malaikat Jibril AS dengan air Zam-Zam. Sepanjang perjalanan, bila sampai ke tempat tertentu, malaikat Jibril ni dia telah menyuruh Rasulullah supaya berhenti dan semayang 2 rakaat. Antara tempat-tempat yang Rasulullah singgah adalah negeri Thaibah dekat Madinah, iaitu tempat di mana Rasulullah akan melakukan hijrah. Dan yang kedua ialah Bukit Tursina, iaitu tempat Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah. Dan yang ketiga ialah Baitul Laham, iaitu tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Semasa dalam perjalanan, baginda telah melalui pelbagai peristiwa. Antaranya ialah baginda dapat melihat kaum yang sedang bertanam dan terus memuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai hasil iaitu buah yang baru keluar semula, seolah-olah belum dituai lagi. So benda ni berlaku berulang kali. Jadi malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah SAW, itulah kaum yang berjihad fisabilillah, yang digandakan pahala mereka banyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaannya yang lebih banyak. So direkaskan kisah ini setibanya Nabi di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah pun turun daripada buraq. Kemudian Rasulullah masuk dalam masjid dan mengimamkan sembahyang 2 rakaat dengan segala anbiya dan mursalin yang menjadi makmum. Jadi lepas dah habis Rasulullah SAW solat, Rasulullah pun terasa dahaga tau. Bila Rasulullah dahaga, malaikat Jibril pun dia offer baginda dengan 2 jenis air. Lalu baginda pun memilih susu. Lalu malaikat Jibril ni pun berkata yang baginda ni membuat satu pilihan yang sangat tepat. Kerana kalau baginda pilih Arab, nescaya ramai umat baginda akan menjadi sesat. Itulah sedikit peristiwa Isra'. Dan sekarang ni kita masuk ke peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj dia bermula daripada Masjid Al-Aqsa. Kemudian baginda diangkat ke langit dengan menaiki tangga daripada syurga. Rasulullah SAW dia bersama dengan malaikat Jibril AS naik ke atas melalui tangga pertama, lalu terangkat pintu langit dunia iaitu pintu Hafsah. Baginda menaiki daripada langit pertama sampai ke langit ke-10, dan setiap langit ni baginda bertemu dengan para nabi, dan baginda juga melalui pelbagai peristiwa. Antaranya baginda dapat melihat umat baginda sendiri yang sangat ramai, termasuklah baginda dapat melihat 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Jadi sampailah ke langit yang ke-10. Time ni baginda tak ditemani oleh malaikat Jibril AS. Baginda bergerak secara sendiri berjumpa dengan Allah SWT, dan time itulah baginda dapat melihat dan menyaksikan Allah SWT dengan matanya sendiri. Lalu baginda pun sujud pada Allah SWT. Dari pertemuan itulah baginda menerima wahyu dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah solat, yang mana ketika itu baginda diperintahkan untuk solat sebanyak 50 waktu. Kemudian dikurangkan menjadi 10 waktu dan dikurangkan sebanyak 5 waktu. 5 waktu yang kita lakukan setiap hari lah, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Itulah merupakan sedikit ataupun ringkasan daripada peristiwa Mi'raj. Jadi selepas berlakunya peristiwa Mi'raj ni, baginda pun pulanglah ke Masjidil Haram. Kemudian baginda pun menyampaikan wahyu dan perintah Allah SWT untuk solat 5 waktu kepada umat di Mekah. Dan pada ketika itu ada yang percaya apa yang Nabi Muhammad SAW katakan, dan ada yang tidak percaya, sehingga kan ada yang murtad daripada Islam. Tetapi sahabat baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila dia mendengar
mendengar peristiwa yang berlaku pada baginda ni, Abu Bakar tidak sedikit pun rasa ragu. Bahkan dia membenarkan lagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan disebabkan itulah Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelaran As-Siddiq, itu yang membenarkan. Terdapat beberapa hikmah yang kita dapat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Antaranya hikmah yang pertama, dalam peristiwa ini Allah SWT telah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan keagungannya di langit dan di bumi, supaya baginda SAW dan kita sendiri dapat merasakan bahawa segala kekuatan yang di bumi ini adalah sangat kecil dan remeh sebenarnya berbanding dengan kekuatan Allah yang menciptakan langit, bumi dan syurga, neraka dan segala isinya sangat besar. Dan hikmah yang kedua kita dapat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini ialah semasa tempoh baginda di Mekah, baginda diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersabar dan menanggung segala ujian dan beban dakwah, terutama daripada penentangan kaum Quraisy. Kemudian setelah berhijrah, baginda SAW diperintahkan untuk berhadapan dan melawan mereka yang menentang dakwah baginda SAW. Jadi kita telah diajar daripada peristiwa ini untuk sentiasa bersabar dalam menghadapi pelbagai ujian yang kita terima. Dan hikmah yang ketiga kita dapat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini ialah Allah SWT telah menjelaskan pada umat manusia bahawa Dialah yang paling berkuasa atas segala-galanya. Dia telah memuliakan Nabi dan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baginda ini menjadi imam pada seluruh Nabi-Nabi di Masjidil Aqsa. Kemudian naik sehingga langit ke-7, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak pernah dicapai dan dicita-citakan oleh seseorang sebelum dan selepas baginda SAW. Itulah antara nikmat yang sangat besar Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya dalam tempoh yang begitu singkat. Dan hikmah yang terakhir dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ialah Allah SWT ingin mengingatkan kita kepada tempat-tempat suci umat Islam sepanjang zaman, iaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestin, yang menjadi sebahagian daripada sejarah para Nabi. Tempat-tempat inilah Nabi-Nabi membawa agama Tauhid yang semuanya adalah sama antara satu sama lain. Oleh itu, kita ni sebagai umat Islam, kita perlulah mengambil berat tentang tempat-tempat suci ini, terutamanya dalam usaha kita untuk membebaskan Palestin yang sekarang masih berada di bawah penjajahan dan cekaman golongan Yahudi. Baiklah, sampai sini saja borak-borak kita pada kali ini. Jika anda ada sebarang cerita, idea atau pendapat yang ingin dikongsikan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel Winterworks Production. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang.